Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh, Apa khabar Ustaz. tuan-tuan dan puan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ustaz, sehat, Alhamdulillah. Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat. So malam ni kita tadabbur surah Toha, ya. Tuan-tuan dah bersedia? Buka surah Toha, surah 20, ya. Dan terus masuk ke ayat 47, ya. InsyaAllah malam ni. Jadi kalau tuan-tuan dah ada kitab, ya, boleh terus buka surah yang ke-47, surah yang ke-20, ya, ayat yang ke-47 insyaAllah. Dan kita terus saja masuk pada kita punya perbincangan lah malam ni insyaAllah, ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, surah Toha termasuk surah Makkiyah, ya. Sampai kita tengok kandungan pun kita tahu dah. Surah Makkiyah, ya, dia surah yang turun sebelum hijrah. Ya, bukan mesti di Mekah, ya, sebab ada surah yang turun di Mekah tetapi dia bukan Makkiyah. Kerana Makkiyah Madaniyah ni, ya, dia dibahagikan seperti mana kita selalu sebut, mengikut bukan tempat turun tetapi bila turun, ya, timing dia. Ya, bukan placing, ya, tapi timing dia. Jadi kalau placing dia di Mekah tetapi selepas hijrah, maka tetap dipanggil Madaniyah, Madinah, ya. Jadi it's not about placing, ya, it's not about place, it is about timing, ya, bila dia turun. Jadi surah Toha sejak Nabi di Mekah sudah turun, ya, dan kita tahu kandungannya tentang kisah Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ya, surah Toha ni, ya, kebanyakannya cerita Nabi Musa. Sebab itu, ya, kita sudah melalui beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa AS, dan kita masuk, ya, pada ayat yang ke berapa? 40, 46, 40 berapa, tuan-tuan? 47, ya? 47, Ustaz. 47. Okey, ya, insyaAllah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Cerita Musa, ya, tajuk kecil dia hari ini ialah Musa dan Harun diperintahkan untuk bertemu, ya, menghadap Firaun. Firaun yang dimaksudkan mengikut sejarah ialah Ramses the Second. Ya, Ramses, ya, Rameses. Ramses the Second, ya. Ramses ni ada lebih pada 20. Jadi Ramses yang paling popular adalah Ramses the Second. Beliau dianggap sebagai bapa pembangunan negara Mesir, ya. Kebanyakan kita kata bangunan-bangunan tinggi, bangunan besar di Mesir dibina oleh, ya, Firaun yang disebut sebagai Ramses II. Bukan piramid, ya, piramid sebelum tu lagi, ya. Tetapi kita cerita tentang pembangunan dalam bentuk temple, ya, istana, temple dan sebagainya. Especially temple lah. Temple tu dibuat dengan menggunakan bahan-bahan construction yang berkualiti tinggi, ya. Sebab Firaun, ya, nak supaya temple tu kekal. Sedangkan istana biar roboh tak apa, ya. Maknanya boleh pakai duduk selama 40 tahun, 50 tahun, selepas tu istana tu tak perlu diwariskan kepada, ya, orang yang akan mewarisi tahta. Ya, dia nak orang tu buat sendiri, ya. Dia keluarkan belanja besar untuk temple. Sebab itu the biggest temple on earth, ya. Temple yang paling besar di dunia bukan di Thailand, bukan di Myanmar, bukan, ya. Yang paling besar di dunia ni kebanyakannya duduk di Mesir, ya, di Egypt, tapi sebelah selatan, tuan-tuan, ya. Tapi kalau tuan-tuan pergi Egypt, tuan-tuan duduk di utara, di Alexandria, di Cairo, tuan-tuan takkan nampak lah, ya. Temple-temple besar ni duduk di bawah. Ya, di Kairo kita fokus biasanya pada piramid saja, ya, dan Sphinx, ya. Tetapi kalau di sebelah selatan, ya, Aswan ke bawah tu ataupun Luxor ke bawah, ya, temple terbesar di dunia di Luxor, ada 2 besar, ya. Dan beberapa tempat lain, ya, di Luxor dan di bawah di Aswan, termasuklah, ya, di apa kita panggil yang dipanggil sebagai Abu Simbel. Ya, tuan-tuan boleh Google je, ya, Abu Simbel. Abu Simbel tu merujuk kepada seorang anak nelayan
yang bertemu dengan bangunan besar, ya, temple yang dibina oleh Ramses II yang tenggelam, ya, di dalam Sungai Nil, ya, kerana Sungai Nil sudah diangkat, ya. Jadi dibuat empangan, jadi Sungai Nil itu makin tinggi, maka sebahagian daripada temple yang duduk di tepi Sungai Nil tu tenggelam. Jadi budak ni dia jumpa dan dia bagi tahu pada pada Tok Penghulu bagi tahu pada negara bagi tanya pada UNESCO yang bagi belanja, ya, untuk naikkan balik, ya, potong balik bangunan tu dan naikkan. Dan sekarang tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan tulis aja Abu Simbel, ya. Tuan-tuan akan tengok bangunan besar, ya. Dia one of the 7 wonders lah tuan-tuan kalau zaman ni. Okey, ya, itu mukadimah saja untuk tuan-tuan. Dan Ramses II dia hidup tahun lebih kurang 1300 tahun before Masihi. Before apa kita panggil, before Christ, ya, BC. 1300 BC, ya, before Christ. Tuan-tuan catatlah. Ya, nanti orang tanya kita Nabi Musa tu zaman bila? Nabi Musa dia dengan Nabi Isa 1300 tahun. Ya, kalau dengan Nabi Muhammad campur lagi 600 tahun, ya. Maknanya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun. Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa almost, ya, almost berapa tu? 1300 campur 600, 1900,000. 1900, ya, 1900 years before Christ. Before Nabi Muhammad. Before Christ 1300. Sebelum Nabi Isa 1300 tahun. Kalau sebelum Nabi Muhammad 1900 tahun, jauh lah. Beza hampir 2000 tahun. Ya, sebab Nabi Muhammad yang ke-25 kan, Nabi Isa 24. Nabi Musa nombor berapa? Nabi Musa yang ke berapa Kak Mariatun? Nabi Musa punya dalam sekuen, Nabi Musa nombor tuan-tuan, ya, Kak Maimunah nombor 15. Ya, Ustaz dah bagi formula kat tuan-tuan, tuan-tuan hafal lah formula tu. 5, 10, 15, 20, 25, ya. Jadi Ustaz bagi tuan-tuan apa kita panggil, ya, darab atau kali 5. Ingatlah 5, 10, 15, 20, 25. Ya, nombor 5 Nabi Soleh. Ya, tuan-tuan tak payah hafal semua. Tuan-tuan hafal nombor 5, nombor 1 dah tahulah, Nabi Adam tak payah hafal, semua orang tahu kan. Ya, tuan-tuan catatlah, ambillah kertas tu, ya. Kalau tak ada buku nota, ambillah buku-buku lama-lama tu, ya, keluarkan. Sebab belajar ni tuan-tuan tuan-tuan kena serius. Bila tuan-tuan serius belajar, ilmu pun serius nak datang ke kita. Ya, sebab kita duduk dalam kelas ni, malaikat perhati je tuan-tuan, malaikat catat, ya. Jadi kalau kita minta supaya Allah bagi kepahaman agama, insya-Allah malaikat pun tolong doa dan tolong aminkan. Ya. Tapi kalau kita tak serius, kita sekadar dengar-dengar aje, dia punya ilmu pun macam tu juga tuan-tuan, ya. Jadi macam mana? Macam Quran kan, kalau tuan-tuan selalu pegang Quran, buka, belik, baca, tengok makna, ya. Jadi ilmu tu dilekat kat kita. Jadi belajar ni kena serius lah sikit. Ya, sebab apa, ya, sebab memang macam tu. Macam tuan-tuan bisnes juga kan, kalau tuan-tuan main-main bisnes pun tak serius, untung lah untung, tak untung pun tak apa, dia macam tu lah. Tapi kalau tuan-tuan serius, you put your time into it, ya, insya-Allah Allah bagi. Dia memang kaedah dia macam tu. Ya, tuan-tuan pun tahu benda ni, ya. Ustaz hanya ulang-ulang saja. Okey, ya, nombor 5 Nabi Soleh. Ya, ingatlah tulis situ Nabi Soleh. Nombor 10 Nabi Yaqub. Nombor 15 Nabi Musa. Ya. 5 Nabi Soleh, 10 Nabi Yaqub, ya. 15 Nabi Musa, 20 Nabi Sulaiman. 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah tu tuan-tuan. Tuan-tuan hafal 5, 10, 15, 20, 25 tu dah. Nombor 5 Nabi Soleh, ya. Nombor 10 Nabi Yaqub, nombor 15 Nabi Musa, nombor 20 Nabi Sulaiman, nombor 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nombor 1 tuan-tuan dah tahu dah. Nombor 1 Nabi Adam. Tapi hafal pun dah tahu dah, ya. Jadi in between Adam dengan Soleh tu, nombor 2 paling kurang kita tahu Nabi Idris. Nombor 3 dah tahu dah Nabi Nuh kan, ya. Mungkin nombor 4 tuan-tuan tak tahu. Nombor 4 Nabi Hud. Ya, cukuplah, ya. Nabi Hud, Nabi Arab yang pertama, Nabi Soleh, Nabi Arab yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 25, Nabi Arab yang ketiga. 3 je Nabi Arab. Lain kebanyakannya Bani Israel, starting from Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu digelar Israel. Ya, so anak-anak keturunan Nabi Yaqub dipanggil Bani Israel. Bani makna the children of. Ya, tuan-tuan boleh agak lah.
Kalau Nabi apa? Kalau Nabi Yakub nombor 10, ya, anak dia Nabi Yusuf mesti nombor 11, tuan-tuan. Takkan Nabi Yusuf nombor 9 kan? Mesti anak dulu baru bapak tak? Mesti bapak dulu baru anak, ya. Nanti tuan-tuan boleh agaklah. Nabi Musa yang kita bincang ni nombor 15. Jadi Nabi Harun abang dia, ya, datang sebelum dia tapi jadi nabi selepas dia. Maka Nabi Harun nombor 16. 15 Musa, 16 Harun. Ya. Kalau orang tanya kita nombor 14 siapa? Nombor 14 bapa, ya, mak bapa apa? Bapa mertua Nabi Musa, Nabi Syuaib nombor 14. Paling kurang kita tahu Musa, kita boleh agak 2-3 nabi yang datang sebelum ataupun selepas dia. Macam itulah. Ya, macam nombor 20 kan. Nombor 20 Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Daud mestilah nombor 19 bapa dia. Ya, Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad 25, 24 semua orang tahu. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Macam itulah. Ya, 5, 10, 15, 20, 25. Sudahlah. Ya, Ustaz ulang balik. Nombor 5, Nabi Soleh. Nombor 10, Nabi Yakub. Nombor 15, ya, Nabi Musa. Ni kita bincang nombor 15. Ya, dan Nabi Harun nombor 16. Nombor 20, Nabi Sulaiman. Nombor 25, Nabi Muhammad SAW. Memanglah tak wajib hafal, tuan-tuan, ya. Tapi kalau tuan-tuan tahu, ya, senanglah nak tahu dia punya kedudukan dia. Sebab Quran disusun biasanya dalam surah tu, ya. Surah-surah tu disusun ikut kebijaksanaan Allah lah. Ya, tetapi dalam surah biasanya disusun ikut siapa dulu siapa kemudian, ya. Itu memang ada dia punya apa kronologi dia, tuan-tuan, ya. Okey. Cerita Nabi Musa dan Nabi Harun kita dah sebut sejak daripada ayat awal-awal lagi, ayat 17 antaranya. Ya, sekarang kita dah ayat 47. Maknanya sudah 30 ayat dah kita lalu. Ya, cerita tajuk kecil dia Nabi Musa, Nabi Harun menghadap Firaun. Apa perintah Allah? Ayat 47. Fa'tina, ya, fa'tiyahu. Ya, maka fa tu maka. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut kelas tadabbur dengan saya, ya, tuan-tuan jangan tengok makna dulu. Tuan-tuan tengok teks Arab dia, ya. Sebab makna tu dah ada kat situ. Ya, makna tu tak lari. Tuan-tuan tengok terjemahan sebab ustaz akan terjemah word by word, sentence by sentence. Ya, tuan-tuan akan dapat manfaat. Ya, rugi kalau tuan-tuan tengok terjemahan. Ya, tuan-tuan akan lost ustaz punya terjemahan nanti. Tuan-tuan ikut, ya. Fa'tina, apa makna fa'tina? Ya, fa'tina maknanya ya, maka fa'tia maka datangilah dia, ya. Maka campur dengan hamzah fa'tiyahu. Musa dan Harun datangilah dia Firaun. Maknanya pergilah bertemu dengan dia, hadapilah dia. Ya. Kemudian Allah kata faqula, maka hendaklah kamu berdua berkata, ya, kepada Firaun itu, inna, sesungguhnya kami berdua rasulan. Ya, kami berdua ni dua orang rasul rabbika, rasula rabbika. Ya, dua orang rasul yang diutus oleh Tuhan engkau. Tuhan engkau tu mana Tuhan Firaun. Kerana apa disebut Tuhan Firaun? Kerana Firaun mengaku sebagai Tuhan, sedangkan dia bukan Tuhan, ya. Kerana Firaun ni ada sakit, Firaun ni ada masa dia down, ya, ada masa dia sedih, ada masa dia gembira, ya. Jadi takkanlah Tuhan macam tu, ya. Firaun ni ada isteri, ada anak, sedangkan Allah ni, ya, Allah ni esa. Allahu Ahad, Allah esa, lam yalid, tak ada anak, walam yulad, tak ada mak bapak. Ya, jadi kalau seseorang Tuhan itu ada mak dan bapak, ada anak, isteri dan sebagainya, dia bukan Tuhan, dia makhluk. Ya, kat situ pun clear dah. Jadi, ya, Musa dan Harun diperintah untuk pergi menghadap Firaun dan introduce diri mereka sebagai rasul utusan, ya, Tuhanmu, Tuhan Musa, Tuhan Harun dan Tuhan Firaun. Kemudian minta daripada Firaun, minta, ya, apa yang mereka minta? Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Ya, sebab Bani Israel dia dikuasai oleh Firaun. Ya, dia kita panggil dia istilahnya dijadikan sebagai hamba. Ya, sebab tu orang yang ditindas ni dipanggil mustada'afin. Ya, mustada'afin makna orang yang ditindas. Ya, contoh orang Palestin. Orang Palestin ada kekuatan, mereka ada Hamas, mereka ada sikit sebanyak persenjataan, mereka ada teknologi, ya, mereka ada
apa kita panggil ya, ada engineer, mereka ada arkitek ya, mereka ada apa kita panggil ya, pensyarah, mereka ada macam-macam, ada ulama dan sebagainya. Ya, tetapi ya mereka ditindas oleh rejim Tel Aviv ya, oleh Yahudi. Jadi bukan makna mereka lemah, mereka ada kekuatan ya, walaupun taklah sehebat kekuatan rejim apa ni Tel Aviv ya. Tapi mereka bukan golongan lemah sebenarnya. Mereka adalah golongan yang ditindas. Ya, yang jadi kita tolong mereka ni golongan yang ditindas. Sebab tu dalam doa kita kata ya, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang Islam, ya, tolonglah agama Islam dan orang-orang Islam di Palestin ya, minal mustada'afin, daripada kalangan orang yang kena tindas. Ya, doa kita bukan orang yang lemah, bukan. Orang Palestin tak lemah. Orang Palestin ditindas. Tuan-tuan bila berdoa kena guna istilah yang betul ya. Seperti mana kita tak boleh doa, ya Allah ya, musnahkanlah, hancurkanlah orang-orang Yahudi, tak boleh. Ya, sebab orang Yahudi ada yang baik ya, ada yang beriman dengan Allah pun ada. Ya, Yahudi masuk Islam ada. Jadi kita kena sebut ya Allah, ambillah tindakan ya, musnahkanlah orang-orang Yahudi yang mu'tadin, orang Yahudi yang melampaui batas, yang menzalimi ya, minaz zalimin. Jadi kita doa tu kena accurate ya, kena apa kita panggil, kena sebut ciri-ciri dia. Bukan kita main pukul rata saja, tak boleh tuan-tuan ya. Kerana Ustaz, orang ya, kalau kata musuh Islam, boleh lah ya, boleh juga ya, sebab doa tu macam-macam. Ustaz cuma fokus pada, sebab tuan-tuan nanti kalau Ustaz cakap macam-macam nanti tuan-tuan tak dapat ya. Jadi betul lah tu. Ya, kalau doa khutbah Jumaat tu panjang tuan-tuan. Ya Allah ya, kami mohon kepadamu agar mengambil tindakan terhadap orang-orang Yahudi yang melampaui batas, yang sentiasa memerangi, membunuh ya orang-orang Islam yang ditindas ya, yang berada di bumi Gaza. Ya, terutamanya ya Gaza itulah ya, sebab Gaza tu Palestin, part of Palestin. Jadi di Palestin especially, terutamanya di Gaza ya, dan ambillah tindakan terhadap musuh-musuh Islam ni ya Allah ya. Musuh-musuh Islam tu bukan Yahudi sajalah ya, Amerika ya, Britain dan sebagainya, negara-negara sekutu yang membantu ya apa ni, tentera Israel tu, tentera Yahudi. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. Disebut a'da'ullah, musuh-musuh Allah, boleh ya doa tu. Jadi dalam berdoa kita kena pandai menggunakan perkataan, memilih perkataan yang betul. Ya, kita tak boleh, walaupun boleh doa secara umum boleh, tetapi adab berdoa ni ya kita khususkan. Sebab kita manusia biasa. Kalau Nabi dan Rasul tak ada masalah, ya. Sebab Nabi dan Rasul doa dia umum, kita dah belajar kan. Doa Nabi Yunus dia tak minta pun. Ya, dia hanya mengaku. Ya, jadi mengaku dan dia apa kita panggil, dia menyebut perkara umum saja. Ya, tidak menyebut ya Allah lepaskan aku daripada perut ikan, dia tak cakap. Ya, dia mengaku saja ya. Dan apa ni ya, apa kita panggil, kuntu minaz zalimin, aku sebelum ni buat zalim, aku buat benda yang tak sepatutnya. Kerana apa? Kerana Nabi Yunus dia telah keluar daripada negara dia ataupun tempat dia dakwah sebelum Allah izin. Dia keluar dulu, dia ambil keputusan sendiri, sedangkan tak boleh. Nabi dan Rasul dia kena tunggu keputusan daripada Allah. Ya, macam Nabi Muhammad SAW. Pasal apa Nabi bertahan selama 13 tahun di Mekah? Kerana tak ada perintah untuk hijrah. Ya, bila ada perintah baru kita pergi, macam kita lah kan. Sebab majikan kita tu Allah. Ya, tuan-tuan tak boleh main suka-suka hati pergi mana-mana kan. Ya, tuan-tuan kena ikut arahan. Kalau syarikat suruh tuan-tuan pergi outstation, baru tuan-tuan pergi. Kalau tidak, takkan tuan-tuan saja-saja pergi. Ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu juga. Ya, kita kena tunggu arahan. Ya, Nabi-Nabi dan Rasul lah maksudnya. Ya, kerana wahyu dah turun dah, habis dah. Quran ni dah sempurna. Ya, jadi kita tengok panduan daripada Quran lah. Tapi Nabi-Nabi dan Rasul dahulu tak boleh. Ya, kerana Quran contohnya masih turun. Ya, wahyu masih turun pada Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi oleh kerana itu mereka tak boleh simply buat keputusan untuk hijrah, untuk keluar daripada kampung mereka, tak boleh. Ya, sebab tu Nabi diajar cerita Nabi Yunus supaya Nabi dapat ambil pengajaran bahawasanya hijrah hanya setelah diizinkan. Nabi Ibrahim contoh. Ya, bila Allah izin dia keluar pada Babylon, baru dia keluar. Ya, Nabi Nuh sebagai contoh. Bila Allah perintah naik kapal, baru naik kapal. Ya, begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Macam itulah tuan-tuan, itulah pengajaran dia. Betul ya? Boleh Kak Mariatun ya, menggunakan istilah musuh Allah. Ya, musuh Allah. Tapi musuh Allah ni kita kena faham.
Bukan makna kalau dia bukan Islam je dia musuh Allah dah. Ya. Sebab tu lebih sesuai kita guna mereka yang menzalimi. Kerana orang Islam yang menzalimi kita pun ada juga kat Malaysia. Ya, dia orang Islam, ya, tapi dia menzalimi kita. Ya, contoh dia tak berlaku adil pada kita. Itu orang zalim. Ya, jadi kita layak, anak kita layak dapat scholarship. Dia nafikan, ya. Sebab dia tak suka dengan kita, dia tahu tu anak kita, so dia apa kita panggil, ya. Dia tak proses kita punya permohonan. Tu orang zalim. Ya, jadi kita patut dapat tanah, dapat rumah dan sebagainya. Dia nafikan hak kita. Jadi tak proses sebagai contoh, ya. Orang Islam dia sembahyang 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia pergi haji, tapi dia zalim. Jadi sebab tu perkataan zalim dan melampaui batas tu lebih sesuai. Sebab kalau kita kata musuh Islam boleh, tapi takut orang salah faham. Musuh Islam bukan makna dia bukan Islam. Dia tak mesti. Sebab orang Islam yang zalim pun ramai. Orang Islam yang melampaui batas pun ramai. Ya, sebab ya kita tak jahat, tapi dia tuduh kita jahat. Dia fitnah kita. Ya, orang zalim. Ya, walaupun dia Muslim. Jadi tuan-tuan kena faham istilah ya orang zalim dan orang orang yang melampaui batas tu lagi umum sebab dia merangkumi Muslim dan non-Muslim. Kak Maritun, okey? Okey Ustaz, terima Ya, kasih. sama. Kita teruskan tuan-tuan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, nombor 15 dan 16 diperintah oleh Allah untuk menghadap Firaun, ya, bapa angkat Nabi Musa, Ramses the Second, ya. Dan bila Ramses the Second mati nanti, dia anak kandung dia, ya, Merin Petah naik sebagai pengganti dia. Merin Petah adalah abang angkat Nabi Musa, ya. Yang mana jahat, ya? Ramses 2 jahat ke ataupun Merin Petah jahat? Tuan-tuan, yang mana jahat? Ya, Merin Petah Merin Petah jahat, ya. Ramses 2 tak jahat. kurang jahat lah. Ya, Yang paling jahat Merin Petah. ya, dua-dua jahat, ya. Merin Petah yang lebih jahat. Sebab apa Merin Petah lebih jahat? Apa sebab? Apa sebab Datuk Osman? Ya, apa sebab abang angkat dia lagi jahat? Apa sebab dia? Mungkin Musa mungkin dia mengaku Tuhan ke? Okey, ya. Secara umum tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan pakai knowledge tuan-tuan, general knowledge. Ya. Kita diambil sebagai anak angkat oleh seorang lelaki. Saya bagi ya, general scenario. Ya, kita mak ayah dah meninggal masa kita kecil, ya, ada orang ambil kita sebagai anak angkat. Okey, ya. Jadi bila kita diambil sebagai anak angkat, ya, orang tu sayang tak dengan kita? Mestilah ada sayang. Ustaz ada cemburu Sayang Ustaz. pada kita. Ya, kejap. Nanti lu bagi. Sebab Ustaz tanya tadi tuan-tuan tak jawab. Jadi Ustaz kena bagi senario. Ya, jadi bila kita diambil sebagai anak angkat, ya, pak cik itu dah ada anak sendiri, dah ada anak. Diambil kita sebagai anak angkat, ya. Dan anak angkat yang diambil itu kita lelaki dan kita ada abang angkat. Ya, mungkin kita ada kakak angkat juga. Ya, kita ada abang angkat, ya. Jadi bila kita ni buat baik kan, ya, bapa angkat kita suruh kita belajar, dia hantar kita tuition, kita tuition. Even result exam kita lebih baik daripada abang angkat kita. Apa berlaku tuan-tuan? Dia cemburu. Ya, bila kita dapat nombor 1 dalam exam, SPM kita bagus, bapa angkat kita belikan hadiah, ya. At the same time, abang angkat kita tak dapat. Pasal dia tak perform, ya. Dia tak apa kita panggil, ya, dia tak dapat result yang bagus. Ya, bukan makna bapa angkat kita zalim, bapa angkat kita tak zalim. Ya, tapi dia nak bagi motivasi pada adik-adik yang lain. Kita tengok macam ni. Ya, Muhammad ni walaupun dia bukan anak ayah, dia anak angkat, tetapi tengok dia belajar rajin. Ambil contoh pada dia. Adik-adik lain memang cemburu lah tuan-tuan. Ya, sebab Ramses the Second dia sayang tak pada Musa? Yes, dia sayang pada Musa. Ya, sebab Nabi Musa tak jahat. Nabi Musa ikut cakap. Ya, sedangkan Merin Petah macam biasa lah tuan-tuan, anak raja. Ya, dia boleh buat suka-suka hati dia saja. Ya, pasal dia bakal menggantikan bapa dia. Ya, dia sebagai TMM. Ya, TMM maknanya Tengku Mahkota Mesir. Dia jadi TMM dan dia tahu dah aku akan naik lagi. Ya, sebagai pengganti bapa aku. Lagilah tuan-tuan. Jadi maknanya ada isu cemburu kat situ, elemen. Ini perkara yang biasa duduk dalam Quran. Dalam Quran tuan-tuan ada berapa cerita cemburu? Cuba tuan-tuan sebut satu. Kak Zainab, bagi satu cerita cemburu dalam Quran selain daripada cerita Musa ni. Mula-mula ya, dulu cerita cemburu siapa? Mula-mula dalam sejarah manusia ni.
Anak Nabi Adam. Habil lah Ustaz. Habil dan Dan Habil. Qabil dan Habil, tuan-tuan. Itu manusia tak ada lain. Manusia hanya anak Adam dan anak Sayyidatina Hawa. Qabil dan Habil. Baru 4 orang manusia. Kita kata, ya. Tetapi sudah ada cemburu. Ya, sudah ada jealousy dah ada dah. Ya, itu baru zaman Nabi Adam. Dah tunjuk manusia ni ada jealousy, ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Banyak contoh kalau nak bagi. Ya, cerita Musa. Ya, cerita apa? Nabi Yusuf dan adik-beradik. Yusuf dan adik-beradiknya tuan-tuan. Ya, dah tentu dululah. Nabi Yusuf kan, sebab Nabi Yusuf nombor 11, Nabi Musa nombor 15. Ya, cerita cemburu adik-beradik. Ya, Nabi Adam cemburu adik-beradik, Nabi Yusuf cemburu adik-beradik. Ya, Nabi Musa cemburu adik-beradik juga, adik-beradik angkat. Ya, ada beza tuan-tuan. Ya, dan seterusnya ada beberapa contoh lagi dalam Quran. Ya, maknanya Quran bawa isu jealousy. Ya, Quran Ustaz, syaitan dan Adam. apa dia? Syaitan dengan Adam. Itu ya antara dua spesies apa ni manusia dan juga spesies apa ni makhluk lain. Ya, kerana Adam ada kelebihan. Ya, Adam ada kelebihan, ya. Sedangkan syaitan ya ataupun iblis ada kelebihan. Ya, mesti ada kelebihan. Dia dulu dijadikan, dia duduk dalam syurga. Ya, dan cemburu dia tu menyebabkan dia dihalau keluar daripada syurga. Ya, cuba tuan-tuan bayang, marah tak dia dengan kita? Marah. Memang pasti marah. Sebab tu dia akan berusaha untuk menyesatkan kita. Pasal dia sesat dah, ya. Dia tak boleh dah, tak ada no turning back. Syaitan iblis tak ada turning back. So apa dia buat? Dia rekrut kita sebagai tentera dia. Dia tak ada jalan lain dah tuan-tuan, ya. Ini pun cerita jealousy. Ya, contoh seorang lelaki suka kat perempuan. Ya, ni Ustaz bawa cerita-cerita masyarakat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapat dalam drama, dalam filem, Korea punya cerita ke Indonesia ke cerita apalah sama je. Ya, seorang lelaki suka kat perempuan. Perempuan tu dah ada minat ke orang lelaki yang lain. Ya, jadi dia hantar pinangannya ditolak kerana perempuan tu dah ada suka dengan orang lain. Tiba-tiba ya lelaki tu pula masuk meminang dan nak kahwin dah. Macam biasalah tuan-tuan, kalau orang Melayu santau lah, sihir. Menyebabkan perempuan tu jadi sakit, meninggal, mati. Ya, di kampung Ustaz ni pun ada cerita. Ya, perempuan tu ada rupa lah. Ya, graduate juga universiti. Ya, baguslah orangnya baik. Ya. Kemudian ada orang masuk minang, tapi orang perempuan ni tak suka. Dia ada calon lain yang lebih baik daripada lelaki ni. Lelaki ni tak puas hati. Apa statement dia tuan-tuan? Senang je, ya. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak boleh dapat juga. Kalau pakai kaedah macam tu, hancur dunia ni tuan-tuan. Ya, kalau aku tak boleh kahwin dengan kamu, tak ada siapa boleh kahwin dengan kamu. Apa dia buat tuan-tuan? Ya, dia tak buat pada lelaki yang meminang tu, ya, dia buat pada perempuan tu. Kalau buat pada lelaki tu mati, nanti ada orang lain masuk minang. Ya, banyak kerja tuan-tuan. Kita simplifykan saja. Apa kita buat? Kita bunuh perempuan tadi supaya tutup buku. Berlaku dalam masyarakat berlaku tuan-tuan. Ya, sebab itu ya kita kata jealousy. Ya, dan Quran angkat ya elemen jealousy dalam banyak kisah tadi. Kita sebut ya sejak daripada zaman Nabi Adam di syurga, kisah Nabi Adam anak dia Qabil dan Habil, kisah Nabi Yusuf dan adik-beradik dia, ya, sebab berlainan ibu, ya, adik-beradik apa kita panggil, ya, adik-beradik sebapa tapi lain ibu, ya, kisah Nabi siapa lagi, ya, kisah Nabi Musa, ya, alaihissalam dengan abang-abang angkat dia di istana. Dan Nabi Muhammad, dalam kisah Nabi Muhammad ada cerita jealousy tak tuan-tuan? Aisyah, Ustaz. Adalah Ustaz, isteri-isteri Aisyah. di kalangan isteri-isteri baginda. Betul ya. Okey, itu betul ya. Tapi soalan Ustaz, ada tak orang cemburu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada Nabi tu, bukan pada isteri tu, clear, betul. Abu Lahab, Ustaz. Abu Lahab. Pasal apa Abu Lahab cemburu pada Nabi Muhammad? Apa Kak Mai? Cemburu atas dasar apa? Apa sebab dia? Faktor dia? Tuan-tuan, Nabi Muhammad lebih popular. lebih popular, ya. Okey. Disayangi oleh Abu Talib. Betul lah tu, ya. Tuan-tuan yang lain, ya betul, Kak Mai punya dapat markah dia tu. Ya, orang lain, apa sebab orang, ya, apa sebab Abu Lahab ni dia cemburu dengan Nabi? Sedangkan asalnya dia sayang Nabi. Dia sayang. Ya, dia sayang Nabi. Apa bukti dia sayang Nabi? Ketika Nabi lahir, dia buat majlis makan-makan untuk celebrate Nabi lahir. Ya, kemudian ketika Nabi ada 2 anak perempuan, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, Nabi ada 4.
Tapi 2 daripada anak Nabi tu, ya, anak Nabi Ruqayyah, anak nombor 2, dan Ummu Kulsum nombor 3, dua-dua dipinang oleh anak anak Abu Lahab. Abu Lahab datang minang. Ya, kalaulah dia tak suka Nabi Muhammad, takkan dia pinang anak Nabi. Ya, jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia suka, dia sayang Nabi. Ya, tetapi bila Nabi dilantik menjadi rasul, Nabi bawa ya agama baru, ya, menolak agama menyembah berhala, maka bermulalah episod kecemburuan, ya, mulalah episod penentangan, ya, sehingga Allah rakamkan ya Abu Lahab dan isterinya ya dalam surah Al-Masad, ya, bukan main-main tuan-tuan, disebut secara jelas, ya. Jadi tabat yada Abi Lahab wa tab, ya, Abi Lahab disebut, ya, walaupun nama dia Abdul Uzza, tetapi gelarannya disebut sebab Abu Lahab ni handsome tuan-tuan. Abu Lahab tu merujuk kepada wajah yang bercahaya. Ya, maknanya wajah tu kalau orang tengok memang handsome, orang suka, orang tertarik pada dia. Ya, tetapi dia sombong, tetapi dia cemburu pada Nabi. Ya, hartanya banyak, tetapi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, perniagaannya, pertaniannya, penternakannya tidak ada guna. Ya, useless tuan-tuan. Ya, tak ada manfaat. Ya, jadi maknanya nak beritahu dalam hidup manusia ni, kalau macam itulah keadaannya rugi. Ya, harta banyak tapi tak ada manfaat. Ya, macam Abu Lahab dengan isterinya. Jadi jealousy itu tuan-tuan, ya, disebut dalam kitab tafsir, ya, bagaimana Abu Lahab bagi tahu kalaulah ada nabi di kalangan Bani Hashim, kalau ada nabi di kalangan Quraisy, tak lain tak bukan orang tu mesti aku, kata dia. Mesti aku, mesti Abu Lahab, bukan orang lain. Ya, takkanlah Muhammad. Muhammad tak ada harta. Muhammad ada harta, ya, tetapi tak kaya macam dia. Sebab itu Allah buat Nabi kahwin dengan Khadijah supaya harta milik bersama mereka itu, ya, harta sepencarian kita kata, lebih banyak daripada Abu Lahab. Abu Lahab tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Kalau tidak, Abu Lahab tak pinang anak Nabi. Ya, kerana apa? Kerana anak Nabi adalah anak Khadijah. Ya, tokoh korporat paling kaya di Madinah, di Mekah. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu ada sebab dia kahwinkan dengan anak dia tu, ya, kerana yang pertama tadilah, ya, anak dia boleh ambil manfaat daripada harta Khadijah, ya. Jadi ada hidden agenda kat situ, tuan-tuan, ya. Cerita masyarakat, Quran cerita masyarakat, cerita real, ya, cerita yang bukan tipu, bukan made up stories, bukan, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham tu. Kerana ayat kedua dalam surah Al-Baqarah lepas Alif Lam Mim, zalikal kitab, ya, la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan. Semua cerita Quran cerita benar, termasuk cerita Abu Lahab. Jadi kisah cemburu juga. Nabi dicemburui. Ya, kerana dianggap, ya, bukan orang, Nabi Muhammad ni orang bagus, orang baik bagi mereka. Al-Amin, As-Sadiq, ya, sebagainya. Tetapi tak cukup layak untuk jadi Nabi dan Rasul. Abu Lahab kata, kalau adalah di kalangan Bani Hashim, akulah orang dia. Ya, mana sampai peringkat begitu. Cemburu dia, tuan-tuan. Ya. Dan Abu Lahab pula, ya, beliau adalah bapa saudara Nabi. Dari segi usia, dia dengan Nabi tu berapa beza, tuan-tuan? Abu Lahab, ya, dengan Nabi. Siapa ingat? Abu Lahab ni, dia pangkat bapa saudara. Ya. Berapa usia dia jauh beza dengan Nabi? 21 tahun, tuan-tuan. 21 tahun. Maknanya, ketika dia berumur 21 tahun, Nabi baru lahir. Macam mana dia anggap Nabi? Macam anak-anak dia je, tuan-tuan. Memang betul. Ya, memang pangkat anak-anak saja. Ya. Sebab itu, ya, dia cemburu. Cemburu juga cerita dia. Okey, ada soalan apa-apa? Silakan, tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Cerita cemburu ni, jealousy, ya, elemen cemburu. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan kena ambil, ya, maklum dalam Quran ada cerita jealousy, ada. Ya, itu adalah satu topik, satu tema yang diangkat oleh Quran, tuan-tuan. Ya, itu tema besar dalam Quran. Tema cemburu sejak zaman tadi apa Kak Mai sebut tadi kan, ya, sejak zaman Iblis dan Adam. Ya, sampailah zaman Nabi Muhammad. Sampai akhir zaman, jealousy mesti ada, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya, Kak Noraini ada apa soalan? Kak Masyita, Kak Mas, ya, Datuk Osman, Haji Mat Syah, apa nak tanya tentang ayat ni? Belum habis lagi, ya. Tapi cerita tentang bagaimana mereka minta supaya ya, Firaun bebaskan Bani Israel. Kerana Bani Israel ini ditindas. Golongan yang ditindas dipanggil tadi apa? Mustad'afin. Ya, mustad'afin. Min sin, ya, ta dot, dot, ya, mustad'afin. Golongan yang ditindas, dipaksa untuk menjadi buruh bekerja. Ya, untuk jadi petani, jadi nelayan, ya, jadi apa lagi, pekerja-pekerja buruh bangunan, ya, bina tempel. Jadi mereka dipaksa dan diberikan
diberikan gaji yang tidak setimpal. Itu satu lagi. Ya, tenaga dikerah tetapi gajinya tak ada. Sebab tu perlu ada minimal wage, tuan-tuan, mesti ada. Mana boleh ya? Nak offer orang kerja, kita bagi gaji yang lebih kurang je, tak mahu dia, tuan-tuan, tak mahu orang kerja. Ya, sebab tu ada undang-undang, ya, ada peraturan. Ya, ada gaji minimum mesti ada. Ya, kerana kita kena ambil kira kebajikan pekerja kita. Ya, malah pekerja kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan engage mana-mana kontraktor, ya, mana-mana orang untuk buat kerja, contoh tuan-tuan ambil orang untuk apa? Untuk cuci-cuci rumah, tuan-tuan. Ya, cuci swimming pool, tuan-tuan, ya, ataupun potong rumput sebagainya, ya. Nabi sebut apa? Kita bayar upah sebelum kering peluhnya. Itu satu gambaran umum, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan tengok, dia tak berpeluh pun, Ustaz, ya. Dia duduk dalam aircon. Jangan loya buruk pula, tuan-tuan, ya. Nabi sebut tu secara umum, nak bagi tahu apa tu, ya. Bayar upahnya sebelum kering peluh. Maknanya tu apa tu? Isu apa tu, tuan-tuan? Isu apa tu, Haji Mat Syah? Ya. Isu apa tu, Haji Mat Syah? Ataupun ni Datuk, ya, apa Haji Mat Syah? Bayar secepat mungkin kerja yang Bayar diupah. secepat mungkin. Ya, betul. Betul, Haji Mat Syah. Ya. Maknanya kita bayar secepat mungkin, ya. Sekarang ni lagilah kita boleh bayar online, ya. Dia, ya, boleh bayar pakai apa kita panggil, ya, QR code dan sebagainya. Maknanya mudah sangat. Dan kita jangan tunggu, ya, kita jangan tunggu. Kita jangan buat macam kita bayar gaji bulan. Ya, kalau gaji bulan tu memang dah ada peruntukan, kan. Maksudnya memang by the end of the month, 25 bulan, 27, kita bank in masuk dalam akaun dia. Itu sebab dia pekerja tetap, pekerja bayar gaji bulanan. Tapi dia datang untuk potong rumput rumah kita, untuk cuci kolam, ya, untuk tu, untuk ni, ya, datang jaga anak kita ke apa semua sebagainya, cucu dan seumpamanya, ya. Dia datang tu maknanya bukan selalu, sekali-sekala. So bayar, cepat-cepat bayar. Kerana Nabi sebut, ya, bayar upah pekerja sebelum kering, ya, peluhnya. Kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita tak peduli pun, tuan-tuan, ya. Kadang dah terlepas, kita minta maaf lah apa ni, apa tuan, ya, saya pun kita dah lupa. Alasan-alasan tu tak mau dengar, tuan-tuan, ya, kerana tak sepatutnya. Seperti mana kita nak orang bayar kita cepat, pasal apa, ya? Pasal apa kita tak bayar orang cepat? Tu sebagai contoh. Contoh yang sangat mudah. Ya, terutamanya kalau kita engage orang untuk datang bekerja kat rumah kita. Ya, dan dia bukan dapat gaji bulan lain. Ya, ni yang odd job lah, ya, datang sekali-sekali. Okey, ya, tuan-tuan, tu cerita dia. Jadi Bani Israel ditindas, dipaksa untuk jadi buruh, dibayar dengan gaji yang tidak setimpal. Ya, itu isu besar, tuan-tuan. Kemudian wala tu'azibuhum. Mereka diseksa pula. Dahlah dipaksa bekerja, ditindas, gaji kurang, ya. Dan mereka diazab pula, ya. Mereka tidak diberi kebebasan untuk belajar, masuk sekolah, universiti dan sebagainya, ya. Maknanya dinafikan sebab apa ni, Firaun dia menggunakan polisi biar rakyat bodoh. Ya, minta maaf Ustaz guna perkataan bodoh tu, ya. Rakyat jangan pandai. Kalau rakyat jadi pandai apa jadi? Apa jadi, tuan-tuan? Kalau rakyat tu pandai apa jadi? Kalau rakyat pandai, Lawan tauke, Ustaz. dia lawan tauke. Tak. Ya. Dia akan buat demonstrasi, dia akan buat tu, dia akan buat petition, dia akan buat macam-macam. Ya, sebab rakyat pandai. Tapi kalau rakyat bodoh, dia diam lah, buat macam mana? Ya, jadi maknanya Firaun tu, ya, antara orang yang mengasaskan, ya, apa kita panggil polisi kebodohan, dia panggil. Biar rakyat bodoh, biar ya. Kalau bapaknya nelayan, anaknya nelayan. Kalau bapaknya tentera, anaknya tentera. Kalau bapaknya petani, anak petani. Ya, tak boleh masuk, ya. Sekolah-sekolah elit tak boleh. Sebab tu ada konsep elit school, tuan-tuan. Ya, kalau kat Malaysia, Haji Mat Syah, ya, MCKK dulu kan, bukan zaman Haji Mat Syah, zaman dulu-dulu. Siapa yang boleh masuk MCKK, Haji Mat Syah dulu? Nak raja. Nak raja. Golongan bangsawan, ya. Maknanya bila kita liberalizekan sistem pendidikan, ya, kita liberalkan tu bukan makna tak ada agama, tuan-tuan, ya, sebab orang salah faham. Dia kata, ya, dia ni liberal ni. Liberal tu dari segi apa? Ya, bukan liberal agama. Liberal agama tu tak ada agama, bukan free thinker, bukan. Ya, liberal tu mana kita apa kita panggil, kita demokratik kan, ya, dia punya konsep. Siapa-siapa yang layak, ya, based on merit dia boleh masuk, ya, MCKK ke, ya, ataupun sekolah-sekolah MRSM ke, ada exam dan sebagainya. Ya, tak peduli siapa-siapa yang bagus layak masuklah. Jadi Firaun, ya, dia memang buat polisi kebodohan. Rakyat jangan pandai sebab dia jangan melawan dia nanti, ya.
Tetapi Nabi Musa lah yang membebaskan Bani Israel daripada kebodohan tu. Ajak mereka dekat dengan Allah, ajak ilmu wahyu, ya. Kalau kita tengok di pantai timur ke di dulu sebelum merdeka, ya, kita kata kebanyakan ya gerakan kemerdekaan ni datang daripada tok-tok guru lah tuan-tuan, ya. Tok Kenali dulu, Tok Kenali barulah dulu-dulu. Ya, maknanya Tok Janggut sebagai contoh, Datuk Bahaman, ya. Apa kita panggil kalau di Terengganu, ya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, ya, dia yang bangun, ya. Mereka ni bukan belajar tinggi pun, ya, pernah belajar di Mekah lah, belajar di Mekah, belajar di Mesir balik, ya, bawa elemen apa kita panggil, ya, nak merdekakan diri tu, ya. Kebanyakannya lah golongan ulama di pondok-pondok, sebab tu pondok-pondok, ya, dikawal, ya, dipastikan supaya apa ni tidak berlaku penentangan. Ya, tok-tok guru tak berceramah supaya lawan dengan kerajaan. Ya, zaman moden pun ada tuan-tuan di Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tokoh ulama besar, ya, itu antara pelajar paling genius dekat Azhar University. Ya, cuba tuan-tuan bayang, BA-nya bahasa Arab. Masternya tuan-tuan, ya, masternya bidang tafsir, ya, ataupun bidang usuluddin. Ya, kemudian PhD-nya dalam bidang zakat, bidang syariah. Mana ada orang buat macam tu tuan-tuan? Jarang orang buat macam tu. Biasa kalau BA bahasa Arab, master bahasa Arab, PhD bahasa Arab. Ya, BA hadis, master hadis, PhD hadis, kebanyakannya macam tu. Ya, jarang, ya. Cuba tuan-tuan bayang, BA bahasa Arab. Ya, masternya usuluddin tafsir hadis sebagai contoh. PhD-nya bidang syariah, ya, bidang zakat. Ya, jadi macam itulah, ya. Contoh kat Malaysia ni ialah Tok Guru Nik Aziz. Ya, Datuk Nik Aziz contoh. BA-nya bahasa Arab kat India. Masternya baru syariah di Al-Azhar. Cuma dia tak buat PhD lah. Ya, kalau dia buat PhD hadis ataupun tafsir pula, mana lengkap lah, hebat lah tuan-tuan. Jarang. Kalau tuan-tuan tengok kebanyakan tokoh akademik ataupun tokoh-tokoh ustaz-ustaz di Malaysia ni kebanyakannya bidangnya satu je. Kalau BA syariah sampai PhD syariah. Ya, dia tak ada kepelbagaian sangat. Jadi kalau macam tu, ya, dia hebat lah, hebat. Ya, tetapi dia tak ada kepelbagaian, ya. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia khusus, ya, dia specialize dalam satu bidang. Walaupun tak salah, ya, tapi macam tadilah, takut dia bias lah, ya. Dia kalau hadis saja. So keterbukaan tu kurang sikit. Tapi kalau BA-nya bidang ni, masternya bidang lain, PhD-nya bidang lain, ya, tu lebih terbuka tuan-tuan. Ya, kerana dia melihat daripada perspektif yang berbeza-beza. Itu secara umum lah, ya. Jadi tuan-tuan kena find out lah, ya. Bila tuan-tuan belajar pada seseorang, tuan-tuan kena find out dia punya background dia. Ya, bukan maknanya kita nak tolak dia, tidak, tapi paling kurang kita tahu kecenderungan dia. Ya, ulama tafsir sama juga tuan-tuan, ya, ulama tafsir. Kita tengok Ibnu Katsir berbeza dengan Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, ya. Imam Qurtubi ulama tafsir besar juga, tapi dia cenderung pada fiqh, dia lebih pada fiqh, dan dia mazhab dia, ya, mazhab Maliki. Sebab Imam Qurtubi daripada Cordoba, duduk di Spain. Dia orang putih tuan-tuan, dia Spanish. Ya, jadi pemikiran dia tu European. Dia lain, ya, mazhab dia Maliki. Ya, dah tentulah Ibnu Katsir ada banyak beza dengan dia, walaupun menafsirkan ayat yang sama. Ya, kalau Imam Tabari banyak bawa sejarah sebab dia tu historian. Ya, by profession dia historian dan dia ulama hadis juga. Ibnu Katsir cenderung pada mazhab Syafi'i. Sebab tu di Malaysia kita lebih terima dia. Ya, dan dia pun hidup zaman yang lebih kemudian lagi. Ya, pada abad yang ke-8. Jadi pendedahan dia lebih banyak. Ya, kemudian apa kita panggil, ya, dia punya pemikiran tu sebab dia tinggal di Syria. Syria ni bekas negeri Syam. Ya, European juga, ya, sebab dia datang daripada kita kata Byzantine Empire punya pemikiran lain tuan-tuan. Ya, jadi kalau orang tu belajar US, UK, Australia, beza pemikiran dia. Ya, itu bidang dunia kan. Bidang akhirat lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok background dia macam mana. Okey, ya, itu cerita dia kalau Ustaz boleh detailkan. Jadi dahlah mereka ditindas, ya, dipaksa buat kerja dan diazab pula, diseksa pula tuan-tuan. Ya, kalau, ya, contoh kalau mereka sakit tak peduli, buat kerja juga, mana boleh tuan-tuan. Ya, kita sebagai majikan tak boleh buat macam tu kepada anak buah kita. Kemudian qad ji'naka, kata Nabi Musa dan Nabi Harun, qad sesungguhnya ji'naka, kami datang kepada engkau bi ayatin, membawa mukjizat, membawa bukti, ada proof, ya, ada evidence min rabbika, daripada Tuhanmu. Selalu dia sebut dah 2 kali dah. Tuhanmu wahai Firaun, Tuhanmu, kerana engkau bukan Tuhan. Ya, ada Tuhan yang tinggi, maha tinggi. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ya.
Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan kesejahteraan ke atas orang yang mengikut petunjuk. Ini surat Nabi, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, Nabi bila hantar surat, tu dalam jilid 3 kita belajar, Nabi bila hantar surat kepada pemimpin tertinggi dunia, kepada Byzantine Empire, kepada Persian Empire, kepada Abyssinian Empire, kepada pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur negara di tanah Arab ni, ataupun di sekitarnya, Nabi akan sebut, salamun ala manittaba'al huda, ataupun assalamu ala manittaba'al huda. Kesejahteraan bagi sesiapa yang mengikut petunjuk. Nabi tak kata assalamualaikum sebab mereka bukan Islam. Kita tak bagi salam pada orang bukan Islam. Kalau mereka bagi salam kepada kita dan kita tahu mereka bagi salam tu secara zahirnya bukan nak menghina, mengutuk kita, kita boleh jawab salam tu tak salah. Cuma yang tak ada khilaf ialah bila orang bukan Islam bagi assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Sudah. Waalaikum kita sebut. Boleh. Waalaikumsalam sebagai riwayat kata boleh juga. Seperti mana dia ucap, kita jawab. Kerana itulah kaedah yang Quran bagi. Kalau dia kata good morning, boleh jawab good morning, boleh. Good afternoon, boleh jawab good afternoon, boleh. Cuma Nabi sebut, Islam mengajar satu ucapan greeting yang lebih baik daripada tu. Instead of selamat pagi, selamat petang, selamat malam, Islam ada bagi doa pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera pada kamu. Kesejahteraan bagi kamu. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih baik. Itu je. Tapi kalau orang cakap good morning, boleh jawab? Boleh. Tak salah, tuan-tuan. Secara umum macam tu. Tetapi kalau ada makna agama contoh, macam kita kata, apa kita panggil, I wish you Merry Christmas ke, dan Merry Christmas tu ada makna agama. Maknanya kita percaya bahawasanya Nabi Isa tu lahir pada 25 hari bulan Disember. Pada musim dingin, pada musim sejuk kita kata, Jadi sedangkan kita tahu dalam Quran surah Maryam, Nabi Isa lahir pada musim panas. Bukan pada musim sejuk. Ketika pokok kurma berbuah di Palestin, buah kurma berbuah tu bulan 8, bulan 9, bukan bulan 12. Bulan 12 ada salji, tuan-tuan. Mana pokok kurma berbuah. Jadi kalau macam tu ceritanya, seolah-olah kita yakin kepercayaan bahawasanya, dan Merry Christmas tu merujuk kepada kelahiran Tuhan. Tuhan pula. Kalau macam tu akidahnya tak boleh lah. Tapi kalau sebutan tu sekadar menyebut sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan agama. Good morning contoh. Good afternoon, tak salah lah. Tak salah. Even dalam Arab pun ada Sobahal Khair, Sobahan Nur. Sobahal Khair, Sobahan Nur tu merujuk pada good morning, good afternoon. Boleh tak? Secara umumnya boleh. Tapi kalau kita menyebut doa, Assalamualaikum warahmatullahi, lagi bagus. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam, sebab tu dia ada kita ucap selamat sejahtera pada tuan-tuan dan perempuan, good morning, good afternoon, Happy New Year ke apa. Kalau tak ada apa-apa kaitan agama, silakan. Itu secara umum pendapat para ulama lah. Ada yang berbeza pendapat, tapi selamat untuk kita ambil pendapat yang tak ada khilaf, tak ada dispute. Dalam hidup ni tuan-tuan, kalau kita ambil pendapat yang tak ada dispute, selamat kita. Kalau kita ambil yang disputable, mungkin ada yang akan komen kita, apa ni Ustaz? Pasal apa? Contoh kita katakan, bab yang berkait dengan sembahyang ba'diyah isyak. Ustaz bagi contoh yang mudah untuk kita, sebab kita baru je buat ba'diyah isyak. Dua-dua pendapat ada. Ibnu Umar kata, ba'diyah isyak 2 rakaat. Ibnu Abbas kata, ba'diyah isyak 4 rakaat. Mana satu betul? Dua-dua betul. Yang tak betul, yang tak buat. Jadi kalau 2 rakaat, betul. Memang ada riwayat daripada Ibnu Umar, daripada kakaknya Hafsah, isteri Nabi juga. Kalau riwayat Ibnu Abbas tidur rumah Nabi. Kerana Nabi balik ke rumah Maimunah binti Al-Haris, mak saudara dia. Ibnu Abbas ikut, dia tidur malam di situ pada malam tu, dan dia tengok Nabi sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi ada isu tak? Tak ada isu. Cuma para ulama dia cuba reconcile. Macam mana? Dua-dua betul. 2 rakaat memadai, 4 rakaat afdal. Selesai tu tuan-tuan. Jadi kita tak ada dispute lah. Jadi 2 dengan 4 tu sebenarnya tak ada dispute. Kita kata 2 dengan 4 tu jauh beza. Memang betul. Dua-dua tu boleh terima. Tetapi macam tadilah, yang 4 afdal. Kalau buat 2 memadai, cukup. Bagi orang yang
bermukim. Bagi musafir tak perlu. Ya, sembahyang ba'diyah isyak tak ada bagi orang musafir. Hanya maghrib ya boleh diikuti dengan isyak. Sama ada takdim ataupun takhir. Macam tu je tuan-tuan. Ya, itu benda yang tak ada dispute, senang. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ustaz, Ya. tentang definisi ayat. Ayat tu dia termasuklah makru'ah manzurah kan Ustaz? Ya. Makru'ah yang dibaca, manzurah yang kita lihat dalam alam ni. Dalam ayat ni dia tadi Ustaz cakap mukjizat kan? Mukjizat. Mukjizat yang dibawa tu dalam bentuk tu lah. Ya, tangan yang bercahaya, Manzurah. tongkat. Sebab masa ni belum turun Taurat lagi ya, baru turun dalam bentuk apa kita panggil ya, suhuf dia panggil. Sebab Nabi Musa ni dia dapat dua-dua. Kalau Nabi Muhammad dapat Quran, tapi Quran tu dia turun dalam 23 tahun. Ya, dia tak turun one shot ya. Kalau Injil dia one shot. Kalau apa ni Taurat sama. Jadi masa Nabi Musa bertemu dengan Firaun ni, Ramses II, dah turun tak Taurat? Belum. Taurat tak turun lagi. Ya, Taurat turun nanti ketika mereka sudah ya melepasi Mesir. Mereka dah sampai ke Sinai. Ya, jadi peringkat awal tu panduan orang apa Bani Israel apa dia? Suhuf Musa. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Allah sebagai ya ayatin ya, sebahagian para ulama tafsir merujuk kepada mukjizat fizikal. Ya, tongkat yang boleh bertukar jadi apa? Jadi ular, dan satu lagi tadi ialah apa tuan-tuan ya? Tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya. Ya, okey. Tu dia punya apa kita panggil, dia punya cerita lah. Okey, boleh apa Kak Nak? Boleh Ustaz, terima kasih. Sama. Wassalamu ala man ittaba'al huda ya. Jadi kita tak bagi salam pada orang bukan Islam, tapi kita boleh sebut ya, assalamu ala man ittaba'al huda. Tapi dia tak faham nanti bahasa Arab, kita terjemahlah. Ya, kita boleh kata apa kita panggil ya. Apa ni, may apa kita panggil ya, may Allah give you hidayah. May Allah guide you, boleh tak? May Allah guide you boleh. Ya, tapi may Allah have mercy on you tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab mercy dengan guidance ada beza. Guidance untuk semua secara umum ya, may Allah give you guidance ya, may God ya, kita kata Allah kan dia marah pula, dia kata Allah is your God not my God, dia kata ya. So kita kata apa kita panggil ya, may God the Almighty, kita kata tambah ya, sebab God yang dimaksudkan tu God the Almighty lah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, may God the Almighty guide you ya. Jadi kita sebut secara umum, boleh tak kita pun kata amin, boleh, tak ada masalah ya, ya Allah berilah hidayah pada dia. Tetapi kalau ya dia bersin contoh, dia jawab alhamdulillah ya, kita pun cakap yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmat, tu tak boleh. Ya, itu tak boleh sebab rahmat hanya kepada orang Islam yang beriman saja, orang Islam lah secara umum, bukan kepada orang yang belum Islam lagi. Guide boleh, guidance ya. Pernah ada isu dulu kan dalam khutbah Jumaat, bila seorang khatib di Pulau Pinang, beliau telah ya pada masa tu apa ni, Lim Guan Eng jadi menteri ketua menteri Pulau Pinang. Ya, dalam khutbah ya, masa dia berkhutbah, dalam doa dia minta Allah bagi hidayah pada Lim Guan Eng ya. Dan isu tu jadi viral ya. Sebenarnya itu dipolitikkan saja. Boleh tak kita minta Allah bagi hidayah pada pemimpin bukan Islam? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Kita nak minta Allah guide bagi hidayah pada Netanyahu pun boleh. Ya, kita minta Allah bagi hidayah pada dia supaya dia masuk Islam, supaya bila dia masuk Islam berubah pemikiran dia. Tak adalah dia nak apa kita panggil, nak buat ethnic cleansing kepada Palestin di Gaza ya. Kalau macam tu baguslah ya. Sebab itu Nabi pernah tak mendoakan hidayah kepada orang jahat? Pernah tak tuan-tuan? Pernah tak? Siapa orang jahat tu yang Nabi minta supaya Allah bagi hidayah? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab tak pernah dengar lagi. Abu seorang lagi, Abu Jahal ya, Abu Jahal ya, dan Saidina Umar pada masa itu belum masuk Islam. Ya, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, perkukuhkan, muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya salah seorang daripada dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Umar ya bin Hisham ataupun Amru bin Hisham. Umar dan Amru itu samalah. Ya, Abu Jahal. Jadi Nabi pun pernah doakan Abu Jahal. Yang kita doakan ni bukanlah jahat sangat. Dia jahat tapi taklah jahat sangat. Ya, kalau Abu Jahal lagi. Sebab Abu Jahal tu ya, dia kejahatan dia sampai dirakamkan dalam Quran. Netanyahu memang jahat. Dia memang jahat, dia bunuh umat Islam sebagainya. Tapi boleh tak kita doakan hidayah? Boleh, tuan-tuan. Apa salahnya?
Ya, kalau dia dapat hidayah lagi bagus. Ya, tokoh-tokoh korporat dalam dunia ni kita kata. Ya, tetapi macam tadilah, ya, kalau dia buat jahat, so kita kena lawan dulu. Ya, lawan dulu. Ya, tapi doa hidayah boleh pada sesiapa saja, tuan-tuan. Jadi kita doakan hidayah bagi dia. Ya, apa doanya? Ya, assalamu ala ataupun wassalamu ala man ittaba'al huda. Ya, sejahtera, selamat bagi orang yang mengikut hidayah. Hidayah tu hidayah Islam. Ya, ayat 47. 48, inna qad uhiya ilaina. Ya, inna sesungguhnya kami qad telah uhiya diwahyukan ilaina kepada kami. Kami dapat wahyu. Kami itu mana Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, walaupun yang dapat kitab Nabi Musa, tetapi dapat wahyu, dua-dua dapat wahyu. Ya, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Anna bahawasanya azab itu, ya, ialah apa? Azab itu kepada orang yang mendustakan. Azab kepada orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan? Yang mendustakan Firaun lah. Ya, dia yang telah mendustakan. Jadi kalau apa kita panggil, ya, kalau dia berdusta, maka wajarlah dia mendapat apa kita panggil azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia dapat azab. Dan orang yang tawalla berpaling daripada hidayah Allah. Nabi Musa bawa wahyu, dia tolak. Ya, itu kita panggil tawalla. Ya, tawalla maknanya yang berpaling. Ya, yang mengingkari, yang menutup dirinya daripada mendengar kebenaran. Dalam bahasa lain kita panggil kafir lah. Kafir mana mengingkari, menutup dirinya daripada mendengar hidayah. Macam, ya, orang-orang Quraisy bila Nabi bacakan Quran, ya, bila Nabi bercakap mereka tutup telinga. Ya, itu berpaling. Ya, maknanya kafir sama, tuan-tuan. Qala faman rabbukuma ya Musa. Ya, kemudian Fir'aun pun tanya pada Nabi Musa sebab dia mengaku sebagai Tuhan. Maka dia pun kata, faman rabbukuma, siapakah Tuhan kamu berdua ni? Yang kamu duk sebut Tuhan-Tuhan ni, siapa dia? Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun ditanya. Ya, cuma di sini disebut Musa. Sebab apa disebut Musa? Pasal apa tak sebut Harun? Pasal apa, tuan-tuan? Apa sebab, ya, bila Fir'aun address, ya, dia address Musa. Dia tak address Harun. Sebab apa? Dia lebih mengenali Nabi Musa. Dia bila lagi kecil kan. Sebab dia yang besarkan Nabi Musa. Jadi dia rasa lebih dekat dengan Musa. Ya, Harun dia tak kenal, tuan-tuan. Ya, sebab itu, ya, bila disebut Harun, ya, Bani Israel kenal Harun. Ya, tetapi Musa dikenali oleh istana. Ya, dia lagi sedekat dengan Musa. Dan Musa yang apa kita panggil, yang menjadi ketua. Walaupun juru cakapnya adalah Harun, tetapi yang dikenali oleh Firaun adalah Musa. Qala Rabbuna, maka berkata Nabi Musa, Rabbuna, ya, Tuhan kami, allazi a'ta, ya, kulla syai'in khalqahu summa hada. Ya, kata Musa, ya, Tuhan kami itu mana Tuhan dia, Tuhan Harun, Tuhan Bani Israel, Tuhan semualah. Ya, Tuhan kita tu allazi yang a'ta telah memberikan, a'ta telah menganugerahkan, memberikan kulla syai'in, every single thing, setiap sesuatu tu. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati, ya. Khalqahu, dia punya bentuk penciptaan dia. Kalau manusia, bentuk manusia. Kalau di binatang, bentuk binatang. Haiwan, bentuk haiwan. Tumbuh-tumbuhan, bentuk tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi maknanya yang membentuk dia tu, ya, manusia ni, ya, sempurna. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Ya, Allah buat juga ada yang cacat. Ya. Ada yang lahir dalam keadaan macam tadilah. Ya, mungkin kesan daripada apa kita panggil, ya, apa ni biological bomb tu, ya, chemical yang ditabur oleh Amerika dulu, ya, di Vietnam contoh, ya, di Korea contoh, di Nagasaki, ya, Hiroshima, ya, oleh Amerika, ya, dan juga apa yang dibuat oleh oleh tentera rejim Tel Aviv ni di Gaza contoh. Jadi semua tu menyebabkan akhirnya bila seorang ibu tu mengandung ataupun sedang mengandung, ada kesan kepada baby dia, kepada janin dia jadi cacat contoh, ya. Jadi OKU, jadi tak sempurna. Semua tu adalah, ya, keputusan ataupun diperkenankan oleh Allah. Allah yang perkenankan, ya. Tapi berapa ramai orang OKU, orang yang cacat, orang yang tak sempurna, kita kata, ya, tak ada kaki, tak ada tangan dan sebagainya, tapi jadi orang hebat dalam dunia. Ya, pun hebat, motivasi dia lagi tinggi. Dia pula jadi motivator pada orang celik. Dia pula jadi motivator kepada orang yang sempurna, kita kata. Malu kita, tuan-tuan. Ya, dia boleh jadi profesor, ya, dia boleh jadi
jadi businessman yang berjaya kan, ya. Jadi maknanya kecacatan tu bukan satu penghalang. Ya, dia push dalam hidup dia. Ya, maknanya pushing, ya. Maknanya dia punya limit tu, ya, pushing the limit. Ya, terus lagi buat lagi selagi boleh, lagi boleh, ya. Maknanya sky is the limit. Ya, selagi ada ruang, ada peluang, ya, maka dia akan berusaha. Kadang-kadang lebih hebat daripada kita lagi. Dia buta, ya. Tak ada pengalaman. Ya, tak ada pengalaman hidup, tak pernah tengok. Ya, tapi dia boleh knowledge dia, spektrum knowledge dia lagi besar daripada kita. Coverage dia lagi luas. Ya, jadi maknanya lagi hebat, ya. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan. Sebab tu kita tak panggil orang kurang upaya, ya. Kita panggil orang kelainan upaya. OKU juga, ya, kelainan upaya. Dia ada special ability dia, ya. Dia memang disable tapi dia able in other aspect, ya, dalam bidang-bidang yang lain, tuan-tuan. Okey, ya, itu cerita dia. Jadi Allah yang buat, ya, khalqahu, penciptaan manusia itu, bentuk dia. Ya, jadi bila ditanya siapakah Tuhan? Tuhan yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Ya, tak kiralah, ya, dia bangsa apa, tinggal di mana, ya. Yang penting Allah summa hada, Allah bagi hidayah pada dia. Hidayah tu Allah bagi pada semua, tuan-tuan, ya, sama ada kita nak terima ataupun tidak. Ya, tak ada beza, sama. Macam tuan-tuan lah, ya, bila ustaz mengajar pada tuan-tuan, tuan-tuan datang kelas yang lain pun, ya, ustaz-ustaz lain pun sama juga. Masing-masing kita ada peluang, sama-sama dengar daripada mula sampai habis. Ya, tetapi macam tadilah, ada yang dapat banyak, ada yang dapat kurang. Ya, mungkin ada yang apa kita panggil, ya, yang kita kata missing in action, ya, ataupun ketinggalan sebagainya. Itu masing-masing lah. Tapi peluang sama. Ya, peluang sama. Macam kita, ya, pergi universiti sama-sama. Library yang sama, ya, pensyarah-pensyarah yang sama. Environment, ya, apa ni, facility yang sama. Tapi ada yang dapat first class honours, ada yang dapat second class apa, ada yang general degree saja. Ya, kerana apa? Kerana sejauh mana kita pandai menggunakan peluang. Ya, ada orang memang menggunakan peluang sebaik mungkin. Ya, macam itulah dalam hidup kan, ya. Ada orang biasa-biasa saja. Itu keputusan yang kita buat sendiri. Ya, tapi yang penting Allah bagi hidayah. Ya. Qala fama balul qurunil ula. Maka, ya, Firaun, sebab Firaun ni pun cerdik. Ya, dia pun tanya apa? Qala, kata Firaun, fama balu. Macam mana pula, ya, apa yang terjadi, bagaimana keadaan kepada orang-orang dulu? Kurun, ya, maksud kurun ni masa. Ya, kurun ni merujuk pada masa, tuan-tuan. Ya, dia merujuk kepada masa, ya. Tetapi yang dimaksudkan bukan masa tu. Yang dimaksudkan adalah generasi yang hidup pada masa tu. Ya, ini yang disebut masa, tapi yang dimaksudkan mereka yang hidup pada masa tu. Ini cara orang Arab bercakap. Ya, contoh dalam Quran kan kita kata, ya, Quran sebut Allah mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Sebenarnya bukan dada. Sebenarnya merujuk kepada hati yang berada dalam dada mereka. Jadi itu, ya, Quran sebut macam tu. Itu gaya bahasa Quran, gaya bahasa Arab. Disebut dada, sudur, ya, tetapi yang dimaksudkan adalah qulub, hati mereka. Ya, jadi Allah kata, ya, orang-orang kafir ini berusaha untuk menutup, ya, cahaya Allah dengan mulut mereka, bukan mulut, dengan lidah mereka. Sebab yang bercakap lidah. Ya, mulut tu tempat di mana lidah berada. Ya, telinga, ya, kepala adalah tempat di mana rambut, ya, dan telinga kita berada. Ya, apa ni, dada adalah tempat di mana hati kita berada. Samalah tadi, tuan-tuan. Disebut tentang masa, tapi yang dimaksudkan adalah generasi yang hidup dalam masa zaman tersebut. Ini kaedah, ya, balaghah Al-Quran, tuan-tuan, ya. Okey, ya. Jadi al-ula yang dulu-dulu. Jadi Nabi Musa ditanya oleh Firaun, kalaulah kami ni sesat, kalaulah kami ni jahat, orang dulu-dulu macam mana? Takkan orang dulu-dulu semua jahat. Jadi dia nak apa kita panggil, nak tanya macam tu, ya. Nak tengok apa jawapan Musa. Tuan-tuan, faham, tuan-tuan, ya? Jadi dia tanya, ya. Oh, kalau kami sesat, orang dulu, ya. Sebab tu kan manusia dia suka guna alasan, kan? Kita kata pasal apa buat macam ni? Oh, dia kata saya tengok mak ayah saya macam ni, ya, macam sembah berhala, kan? Bila Nabi apa kita panggil, ya, Nabi Ibrahim, ya, berdialog, ya, dengan apa kita panggil, dengan bapa angkat dia yang buat berhala, dengan orang kampung dia, dengan Namrud, ya. Jadi dia pun tanya, kan, ya, yang kamu sembah ni apa benda? Ya, yang kamu sembah ni berhala.
Ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok, tak bagi manfaat pun. Ya. Apa ni, hal yasma'unakum istad'un. Kalau kamu berdoa, dia dengar ke? Tak dengar. Hal yanfa'unakum aw yadurrun. Dia bagi manfaat ke bagi mudarat? Tak ada apa. Tak ada apa-apa mudarat, tak ada apa-apa kebaikan. Kamu sembah pasal apa? Ya, mereka jawab apa? Qalu qad wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kerana kami tengok mak bapak kami buat. Jadi mak bapak kami buat sembah, kami pun sembahlah. Ya, bukan salah kami, mak bapak kami yang tunjuk. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, apa yang kamu sembah ni sesat, tak betul. Oh, kalau macam itu mak bapak kami dulu yang dah mati macam mana? Mereka menggunakan alasan yang sama. Tuan-tuan, ya. Jadi bila mereka gunakan alasan yang sama, sebenarnya mereka dah salah. Ya, itu cara kita memahami dia. Kerana mereka selalu meletakkan kesalahan tu pada orang lain. Kata kami tak salah, ya. Kami follow saja, kan. Kita replicate aja apa yang mak bapak kita buat. Tak boleh lah macam tu, tuan-tuan. Ya, macam Firaun cakap, kan. Ya, oh kalau macam tu raja-raja dulu, ya. Raja-raja dulu sebelum Firaun ada tak yang beriman? Ada. Ya. Raja Mesir yang beriman tu raja zaman bila, tuan-tuan? Ini Musa nombor, sebab tu tuan-tuan kena tahu. Musa nombor 15. Ya. Atas pada Nabi Musa, ya, pernah tak jadi menteri ke jadi apa di Mesir? Pernah tak? Ada tak? Siapa, tuan-tuan? Yusuf? Ya, Yusuf mana? Yusuf sebelum Nabi Musa ke selepas? Nak test tuan-tuan tengok. Ya, tuan-tuan tahu tak dia punya peraturan? Kita dah cerita tadi dah. Ya, Datuk. Datuk. Ada Ustaz. Sebab Belum Ustaz. Belum. yang semua tu Sebelum Nabi Musa. anak-anak Yakub kan. Yusuf, ya betul. Ya. Anak-anak Yakub ni semua. Ya, children of tu maknanya anak, cucu, cicit, piut, semua masuk. Nabi Musa, Bani Israel, yes. Nabi Isa nombor 24 tu pun, ya, Bani Israel, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kena tengok susunan dia. Nabi Yusuf nombor berapa, Datuk Osman? Nabi Yusuf. Tadi kita dah sebut, ya. Nabi Yusuf nombor 11. Nabi Yusuf. Tadi Ustaz bagi nombor 10 kan? Nombor 10 siapa, tuan-tuan? Nombor 10. Yaakob. Nombor 10 Yaakob. Jadi Nabi Yusuf anak dia nombor 11 lah. Ya, Nabi Musa nombor 15 bawah tu. Tuan-tuan ingatlah balik 5, 10, 15, 20, 25. Tuan-tuan tak hafal semua tak apa. Paling kurang tuan-tuan tahu yang penting-penting. Ya, kadang-kadang yang penting tu dia datang selepas yang lebih penting lah. Nabi Yaakob kan? Nabi Yaakob lah utama. Ya, walaupun tak ada surah nama surah Yaakob, tetapi cerita Yaakob tu lah dia punya intro dia. Ya, Bani Israel ni mula pada Nabi Yaakob. Anak dia seorang je jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf nombor 11. Ya, daripada keturunan Nabi Yaakob tu dapatlah Nabi-Nabi yang lain tadi. Daripada nombor 11 tu sampai nombor 24 tu kebanyakannya adalah Bani Israel. Ya, termasuk Nabi Musa tadi. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, sebelum zaman Ramses II, zaman Nabi Musa, ya, Rasul nombor 15, sebelum tu zaman Nabi Yusuf, ya, dah ada dah yang beriman. Ya, dah ada dah. Ya, jadi zaman dulu, ya, zaman ada yang beriman ada, ya. Tetapi macam tadilah, ya. Kemudian didatangkan pula apa kita panggil emperor, ya, ataupun maharaja yang jahat-jahat, termasuklah Ramses II ni. Jadi maksudnya nak bagi tahu, ya, bahawasanya semua yang disebut sebagai Al-Qurun Al-Ula tu bukan semuanya jahat. Yang beriman pun ada, ya. Tetapi Firaun dia generalize saja. Ya, dia kata, oh kalau dulu-dulu macam mana? Bergantunglah. Kalau dia beriman, ya, syurga lah tempat dia. Tapi kalau dia jahat, neraka lah, macam tu je, ya. Jadi bukan kita tak boleh jadikan sebagai kerana mak bapak kita sesat, so kita sesat, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, ya, sebab Allah bagi peluang kepada kita untuk mencari kebenaran. Ya, sebab tu tuan-tuan tengok, ya. Dalam isu Gaza ni, tuan-tuan, ya, tuan-tuan tengok kesan kepada umat manusia pun antaranya. Ya, antaranya lah, ya, orang barat. Apa punya respon orang barat terhadap orang Islam? Ya. Jadi apa, tuan-tuan? Ya, orang barat, apa antara positive side kalau kita tengok tentang, ya, cerita apa keganasan dan penindasan yang dibuat oleh orang zalim Yahudi ni terhadap orang Islam. Menyebabkan, ya, orang bukan Islam jadi apa, tuan-tuan? Masuk Islam. Masuk Islam ramai, tuan-tuan. Jumlah yang masuk Islam tu ramai. Tuan-tuan boleh dengar banyak, ya, kajian statistik yang dibuat. Pasal, ya, orang bukan Islam melihat sesuatu yang sangat tidak patut berlaku. Ya, memang tak patut, tuan-tuan, ya. Dan mereka tahu Palestin ini adalah penduduk asal.
Memang penduduk asal. Ya, Nabi Ibrahim tu datang kemudian. Nabi Ibrahim datang daripada Babylon. Nabi Ibrahim datang daripada Babylon. Ya, dapat anak Ismail dan Ishak. Daripada Ishak dapat Yakub. Daripada Yakub baru dapat Bani Israel. Maknanya yang mula-mula datang tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah penduduk tetap Palestin dah. Dia daripada Babylon, dia Babylonian. Yang duduk di Palestin siapa? Palestinian. Ya, jadi dari segi sejarah pun mereka tak boleh claim. Mereka tak boleh claim, tuan-tuan. Ya, kerana mereka bukan penduduk asal. Ya, jadi maknanya ya macam orang Yahudi di Madinah. Boleh tak mereka claim mereka penduduk asal? Boleh. Kerana memang mereka duduk lebih dulu daripada orang Arab. Ya, memang ada catatan sejarah pun ya dalam hadis-hadis yang sahih ada cerita. Tetapi sekarang mereka tak boleh claim lagi. Walaupun mereka pernah duduk di di Madinah tu sebagai contoh, mereka tak boleh claim lagi. Sebab apa mereka tak boleh claim, tuan-tuan? Pasal apa mereka tidak boleh mendakwa mereka layak untuk duduk balik di Madinah tu? Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Apa yang menyebabkan mereka tak boleh lagi claim? Sebab Dah kena halau, Ustaz. sebab mereka telah kena halau tu bahasa ni lah kan, bahasa politiknya, bahasa international relationnya apa tuan-tuan? Mereka telah Jauh. mereka telah apa? Dibuang negeri. Buang negeri sama halau sama aja, tuan-tuan. Ya, guna istilah yang standard sikit. Mereka telah apa? Dah diusir lah. Okey ya. Bahasa standard lah sikit. Mereka telah Usir. Kalau mereka telah apa, tuan-tuan? Ya, kita kata macam Chin Peng tu, apa jadi pada Chin Peng? Ya, sebab apa dia punya jenazah tak boleh bawa balik, abu tak boleh bawa balik. Dia telah exile dibuang negeri. itu semua sama, tuan-tuan. Apa istilahnya? Mereka telah diapakan. Ya. Mereka telah mereka telah mereka telah digugurkan kewarganegaraan, tuan-tuan. Mereka ni bukan lagi citizen. Mereka bukan citizen, tuan-tuan. Ya. Jadi bila seseorang itu walaupun Chin Peng tu lahir dekat Malaysia, memang tanah Melayu. Ya, dia memang lahir di Malaysia. Tapi beliau telah terlibat dengan Parti Komunis Malaya. Ya, dia melancarkan apa kita panggil penentangan terhadap negara lah kita kata, ya. Kemudian dah lari pula sampai ke negeri China, pergi ke Thailand sampai ke negeri China. Jadi dia punya kewarganegaraan sudah dilucutkan. Jadi bila seseorang itu sudah dilucutkan ya daripada kewarganegaraan, boleh tak dia claim lagi hak dia? Tak boleh, tuan. Tak boleh, ya. Sebab itu orang Malaysia yang pergi haji menggunakan visa haji Thailand sebagai contoh. Dia guna visa haji Thailand. Ada tak? Ada, ramai, tuan-tuan. Ya, menggunakan visa haji orang Filipina, Mindanao sebagai contoh. Sebab tunggu tabung haji lambat sangat, nak pergi dengan harga yang lebih murah, ya pakai visa Thailand sebagai contoh. Ya, pakai visa orang Filipina, Mindanao. Ya, boleh tak, tuan-tuan? Jawapannya tak boleh. Ya, kalau memang yang dah terlepas tu terlepaslah kan. Tapi kalau didapati dia memang ditangkap ya menggunakan visa, dia boleh digugurkan dia punya kewarganegaraan. Boleh, tuan-tuan. Ya, memang boleh, ya. Jadi orang Yahudi sudah digugurkan, dilucutkan kewarganegaraan. Pasal apa? Sebab mereka menentang Nabi. Ya, Bani kita panggil Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani Quraizah dibunuh ya sebab mereka menjadi musuh dalam selimut. Kalau Bani Qainuqa, ya, mereka mencabul kehormatan seorang perempuan muslimah. Ya, Bani Nadir nak bunuh Nabi. Jadi mereka dilucutkan kewarganegaraan. Boleh tak balik claim tanah ya dia punya fixed asset di Madinah? Tak boleh, tuan. Tak boleh, ya. Itu isu yang samalah. Ya, jadi isu yang sama. Jadi mereka tak boleh nak kembali ke Madinah, nak memiliki harta balik, tak boleh. Ya. Persoalan ya moden mereka dapat peluang datang balik dengan visa visa pelancong, mereka beli tanah, beli rumah di Saudi, itu undang-undang baru, tuan-tuan. Ya, tapi hak Madinah tu tak boleh. Ya, orang bukan Islam tak boleh masuk tanah haram, tak boleh. Tetapi kalau kita tengok dalam TikTok ke dalam video YouTube dan sebagainya ada, itu isu yang berkait dengan pemerintahan sekarang. Itu dia tanggunglah di sisi Allah, tuan-tuan. Dia tahu tak boleh tapi masuk juga. Ya, jadi itu benda-benda yang perlu diberikan fatwa barulah, ya. Tapi kalau fatwa yang sedia ada tak boleh. Mereka sudah dilucutkan kewarganegaraan, ya. Mana mungkin, ya, kita kata mereka diberi hak untuk memiliki harta balik, tak boleh. Claim harta balik, tak boleh, tuan-tuan. Ya.
Sebab itu Nabi, ketika Nabi dah keluar daripada Mekah, pergi ke Taif, Nabi tak boleh balik, simply balik masuk. Tak boleh, tuan-tuan. Nabi boleh dibunuh. Ya, kerana Nabi dianggap sudah keluar daripada Mekah. Sebab tu bila Nabi masuk, Nabi kena di-escort ya oleh satu grup ya apa kita panggil ya, keluarga Mut'im bin Adi. Ya, satu family dia yang escort Nabi masuk balik. Ya, selamat ya, ada jaminan keselamatan. Ya, dia ada jaminan keselamatan baru dia selamat, tuan-tuan. Kalau tidak tak boleh, Nabi boleh dibunuh. Nabi dianggap sudah keluar. Ya, sudah dianggap mencari tapak baru, ya. Sebab tu Nabi bila hijrah ke Madinah, Nabi balik tak ke Mekah, balik tetapi bukan sebagai pemastautin Mekah, bukan. Nabi datang hanya untuk buat haji dan umrah. Memang undang-undangnya begitu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah, ya, dalam sirah macam mana. Sama, ya. Okey, ada apa, tuan-tuan? Ada apa soalan? Silakan. Tuan-tuan boleh bawa apa-apa knowledge ataupun maklumat yang tuan-tuan dapat daripada tempat lain, tuan-tuan boleh share je, tak ada hal, tuan-tuan. Okey. Ada apa? Haji Mat Syah? Ya, ya, silakan. Tafsir Hamka mengatakan Nabi Musa ni dia ambil 2 tahun baru dapat jumpa Fir'aun tu. Sebab Masa, ya. betul ya Ustaz? Mungkinlah, ya. Itu kena tengoklah referen yang diambil oleh Profesor Hamka. Referen dia rujuk pada siapa? Sebab bila kita buat tafsir, sebab orang moden ni, ya, Hamka pun termasuk ulama moden lah, walaupun dia tahun 80-an dulu, ya. Tetapi dia dianggap ulama moden, ulama contemporary lah. Jadi dia mesti rujuk, tak boleh tidak, mesti rujuk pada Imam Tabari, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir mesti. Ya, jadi kalau Imam Qurtubi dia tiga tadi lah, ya, Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir. Ya, Tabari, ya, Qurtubi dan juga Ibnu Katsir. TQI kita kata, ya. Kalau tiga-tiga ni tak sebut, maknanya Pak Hamka mesti dapat maklumat baru daripada buku sejarah ataupun perbandingan sejarah ke, dia mesti kena tengok rujukan dia lah. Ya, rujukan tu daripada mana, ya? Sebab tidak semua perkara disebut oleh Imam At-Tabari, Qurtubi dan Ibnu Katsir, ya. Sebab yalah kita tahu zaman tersebut kan, ilmu masih terbatas. Zaman sekarang ni ilmu luas, tuan-tuan. Ya, senang dapat, ya. Tetapi kita kena tengok references. Kalau Kak Zainab tengok pada ayat tadi, ada tak references? Kalau ada lah, ya, nanti tengok balik, ya. Kalau ada nanti share. Itu sajalah, ya. Ada lain, tuan-tuan, silakan. Okey, ya. Kak Nomah ada apa? Ya. Syarin ada apa? Ya. Tak ada apa Ustaz. Faham Okey, setakat boleh ni. faham. Jadi Ya, baik. Terima kasih ni? Ustaz. Ya, sama. Manusia ni, tuan-tuan, dia biasa cari alasan. Oh, dia kata kalau kami sesat, mak bapak kami dulu, datuk nenek kami. Ya, jawapannya mudah aja. Datuk nenek dan mak bapak kita, kalau dia hidup pada zaman tak ada Nabi dan Rasul, mereka selamat. Ya, macam kita cerita. Sebab tu kita bila cerita tentang datuk nenek Nabi, bapa Nabi, mak Nabi yang hidup pada zaman fatrah, dia panggil fatrah. Fatarah tak marbutah, fatrah. Ya, zaman fatrah adalah zaman apa? Zaman fatrah adalah zaman tak ada Nabi dan Rasul. Mekah bila Nabi terakhir? Nuh, zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lebih pada 3,000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tadi berapa tahun, tuan-tuan? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berapa lebih kurang? Berapa ribu tahun? Tadi kita sebut umur 1,300. 1,900. 1,900. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun lebih kurang. Ya, Nabi Muhammad lahir 570. 570 masih. Sebahagian kata 571. Ya, maknanya more or less 600 years lah, senang cerita, ya, daripada zaman Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Musa tu 1,300 years. 1,300 campur dengan 600 lebih kurang 1,900 tahun, ya. 1,900 tahun, tak sampai 2,000. Dengan Nabi Ibrahim almost 3,000 years, tuan-tuan. Sebab Nabi Musa nombor 15, Nabi Ibrahim nombor 6. Jauh, tuan-tuan, jauh, ya. Nombor 6 tu more than, ya, more or less 3,000 years. Ya, Nabi yang terakhir duduk di Mekah ni adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang duduk menetap Nabi Ismail lah, anak Nabi Ibrahim. Ya, sebab itu daripada zaman tu sampai zaman Nabi Muhammad, mana ada Nabi dan Rasul? Di Mekah tak ada. Jadi orang yang hidup pada zaman tersebut, ya, kalau mereka, ya, tak ada panduan daripada Nabi dan Rasul, mereka wafat, mereka mati, ya, mereka dianggap hidup zaman fatrah. Mereka diampunkan dosa oleh Allah. Ya, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan. Itu ayat dia, tuan-tuan. Cuma tak ingat ayat berapa lah. Ya, nanti mungkin Syarin boleh cek kot, ya.
wa ma kunna mu'azzibin. Kami tidak sekali-kali akan mengazab, akan menyiksa. Ya, wa ma kunna mu'azzibin hatta sehinggalah nab'asa rasulan. Maknanya Allah tak akan menyiksa sesuatu kaum itu sehingga kami utus rasul. Kalau di Mekah zaman bapa Nabi, mak Nabi ada nabi dan rasul? Tak ada. Jadi bila tak ada, adakah Allah akan azab mereka di kubur, di neraka? Ya, tak patut mereka diazab. Kerana apa? Kerana mereka tak ada guidance, tak ada nabi dan rasul. Ya, yang guide mereka tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau Abu Talib berbeza. Sebab Abu Talib hidup zaman Nabi. Nabi berdakwah. Ya, bapa Nabi, mak Nabi dah wafat sejak Nabi kecil. Jadi mereka tidak boleh dipersalahkan. Sebab ada kaedah dia. Ya. Jadi orang dulu, sebab tu Firaun tanya, oh orang dulu macam mana? Sebenarnya ada jawapan dah. Ya. Kalau orang dulu tu mereka hidup di zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul, selamatlah mereka. Kalau mereka hidup zaman Nabi Yusuf pun duduk di Mesir, dan mereka tak beriman dengan Nabi Yusuf, mereka diazab. Kalau mereka hidup setelah zaman Nabi Yusuf, ya, mana tak ada Nabi dan tak ada Rasul, dan tak ada lagi pendakwah-pendakwah. Ya, mungkin tak ada Nabi tapi ada pendakwah. Kalau ada pendakwah tak boleh. Macam zaman kita memang tak ada Nabi. Tapi ada tak pendakwah datang untuk mengajar tentang agama? Ada. Bila ada, maknanya mereka dianggap ya bersalah kerana tidak beriman. Okey, tuan-tuan, itulah cerita dia. Ya. Jadi kita kena tengok zaman bila. Ada Nabi dan Rasul? Ya, tak ada. Kalau tak ada, selamat. Ya. Tapi kalau kita hidup di zaman ada Nabi dan Rasul, ya, walaupun dah wafat, ada para pendakwah, ada ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, maka kita kena ikut. Tapi ikut pun kena pilih. Bukan makna ada ustaz je kita tengok, kita kata, boleh ke ustaz ni? Tengok dia. Tengok latar belakang dia, tengok apa yang dia ajar. Ya, yang dia ajar tu betul ke salah? Ada tak dia pakai apa yang Nabi sebut? Apa yang para sahabat sebut? Ada. Kalau ada, pakailah. Ya, hadis yang dirujuk tu hadis dhaif ke? Yang pakai hadis dhaif ramai, tuan-tuan. Ya, banyak yang pakai. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam apa kan? Ada banyak ya orang sebut hadis, ya. Daripada Ibnu Abbas, daripada Abu Hurairah. Memanglah Ibnu Abbas, Abu Hurairah tu memanglah orang hebat-hebat kan, dijamin syurga. Tetapi sampai dalam kitab mana? Kita kena tengok. Ya, kalau Imam At-Tabrani, ya nama-nama macam tu, bukan 7 yang utama tu. Bukan Imam Ahmad, bukan ya. Kalau Bukhari Muslim okeylah. Tapi kalau Imam Ahmad ya, sebab hadisnya banyak, tuan-tuan. Ya, 40,000 lebih hadis. Ada tak yang dhaif? Ada, tuan-tuan. Ya, Imam apa lagi kita kata ya, Abu Daud, At-Tirmizi, ya, An-Nasai, Ibnu Majah. Walaupun dia tokoh-tokoh hebat besar, tapi dalam kitab dia ada juga hadis-hadis yang dhaif, ya. Hadis palsu pun ada, tuan-tuan. Dia bawa tu bukan sebab dia tak tahu. Dia bawa tu kerana hadis tu popular pada zaman dia. Dan dia bawa tu sebagai peringatan supaya kita tak follow hadis tu. Tuan-tuan kena faham. Ya, itu dia punya metodologi dia, ya. Sebab bila kita baca buku, kita kena tengok dia punya method dia, metodologi. Ya, bukan kita main pukul kata je, tak. Tuan-tuan kena ada metodologi, ada manhaj. Ya, sebab tu bila kita dengar satu ceramah, kita tengok, ya, ustaz tu cakap macam mana, ustazah tu cakap macam mana. Kalau kita kata, dia ni cakap pelik ni, tak pernah dengar pun, ya. Tak kata pun Nabi sebut macam ni, hadis daripada siapa, rujukan mana, ayat Quran yang mana, tak ada. Tuan-tuan, ya, kena apa kita panggil, kena berhati-hati. Sebab akhir zaman ni, tuan-tuan, ya, banyak orang menggunakan agama untuk kepentingan dia. Ya, yang dia cakap tu kadang-kadang bukan daripada hadis pun. Ya, dia create aja, tuan-tuan. Mungkin dia pun tak create, guru dia create, guru-guru dia create. Tuan-tuan kena jaga. Ya, sebab zaman ni kita boleh check. Tuan-tuan boleh Google aja. Ya, tuan-tuan nak tahu kan cerita tentang solat-solat sunat Nabi. Tuan-tuan kena tengoklah, tapi kena masuk website yang betul. Ya, kalau tuan-tuan nak cari ya yang ada dalam website ada banyak, tapi website siapa? Ya, website mufti ke, website tokoh ulama ke, website mana? Tuan-tuan kena berhati-hati, ya. Bukan semua yang kita dengar tu betul, tuan-tuan. Dia ada rujukan dia, ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh detailkanlah. Ada soalan apa-apa, tuan-tuan? Silakan sebelum kita tamat. Kalau ada apa-apa. Ustaz, Ya, silakan. tadi ayat yang Ustaz baca tu surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-15, ya. Ya, Ustaz. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasulan. Terima kasih. Ya, surah Al-Isra, tuan-tuan boleh tengok, ya. Mari kita tengok sama-sama. Terima kasih, ya. Al-Isra ayat yang ke-15. Ya. Jadi panjang ayat dia, ya. Jadi wa ma kunna mu'azzibin tu di tengah-tengah. Ayat 15 muka surat 283. Terima kasih apa Kak Nomah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ya, sesiapa yang mencari hidayah, ya. Sesiapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
fa innama yahtadi li nafsi, maka ya dia punya kebaikan manfaat pada diri dia. Macam tuan-tuan lah ya, tuan-tuan sanggup dengar kuliah, dengar ceramah online ya. Kita ambil masa untuk mempelajari. Ya, kalau kita dapat petunjuk untuk siapa? Untuk kita lah tuan-tuan. Bukan untuk orang lain. Ya, kita yang untung. Tak ada rugi apa pun tuan-tuan ya. Mungkin rugi masa sebab kita tak dapat buat benda lain, tapi tak apa. Kerana tujuan kita adalah tujuan yang baik. Wa man dhalla, sesiapa yang sesat, fa innama yadillu 'alaiha. Kesesatan tu kembali pada dia. Macam Firaun tadi, Nabi Musa datang bawa hidayah. Ajak dia, ya. Wahai raja, ya, bapa angkat Nabi Musa. Memanglah mereka ni Nabi Musa dulu dapat dapat manfaat lah duduk di istana dia, ya. Memang terima kasih lah Nabi Musa tu. Sebab tu dia datang, dia dakwah, ya. Tetapi tak mau dengar. Kalau tak mau dengar, dia nak ambil kesesatan, maka kesesatan tu kembali pada dia. Kemudian apa lagi? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Tak ada orang yang tanggung dosa orang lain. Tu besar dia punya konsep dia tuan-tuan. Ya, tak boleh. Ya, kita kata contohlah kita nak buat jahat kan. Ada orang nak buat jahat. Dia kata, "Jom kita buat jahat." Dia kata tak nak lah. Ya, nanti berdosa benda ni. Tak apa, saya tanggung dosa awak tu. Dia kata macam tu. Pernah dengar tuan-tuan? Ada orang cakap macam tu. Ya, dia kata tak apa, saya tanggung. Saya yang jahat, saya yang bawa kamu. Kamu ikut je. Ya, saya tanggung. Tak boleh. Quran kata wala taziru waziratun. Ya, seseorang yang berdosa itu la taziru, dia tidak boleh menanggung wizra ukhra, dosa orang lain, tak boleh. Ya, dia tanggung dosa orang lain, tak boleh. Ya, kerana manusia bertanggungjawab terhadap diri masing-masing. Wa ma kunna mu'azzibin, yang terakhir, dan tidaklah kami akan mengazab sesuatu kaum, seseorang individu, hatta sehinggalah naba'asa rasulan, kami utus rasul. Ya, mana orang Mekah ni, kalaulah Nabi Muhammad tak diutus, mereka kekal dalam zaman fatrah, dipanggil fatrah. Fatara tak marbutah, fatratun. Apa makna fatrah? Zaman di antara Nabi dan Rasul. Ya, di antara Nabi Ibrahim 3000 tahun sampai Nabi Muhammad SAW, tak ada Nabi dan Rasul di Mekah. Peringkat awal adalah Nabi Ismail. Lepas Nabi Ismail adalah anak-anak murid Nabi Ismail, sampai satu tahap sesat dah orang Mekah ni. Walaupun ada Kaabah di situ, mereka tawaf, tapi dalam keadaan yang bertelanjang. Contoh, ya, mereka menyembelih binatang bukan kerana Allah, kerana berhala. Ya, mereka masih lagi melakukan haji, ya, ikut ritual Nabi Ibrahim, tetapi sudah ditokok tambah, sudah diselewengkan. Ya, patutnya tawaf tu dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan berdoa, tapi mereka bersiul, bernyanyi, bertepuk tangan dan sebagainya. Sudah tentu, ya, apa yang mereka buat tu salah. Nabi Ibrahim tak ajar, ya. Tapi mereka telah sesat kerana mereka jauh daripada kebenaran. Kalau mereka jauh dan tak ada panduan lagi, maka mereka dianggap zaman fatrah. Tetapi kalau ada para ulama yang datang, para ustaz dan tuan-tuan guru datang, mereka mesti belajar dengan tuan-tuan guru dan ustaz-ustaz tadi. Kalau tidak, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah maksud ayat 15 daripada surah Al-Isra, seperti mana yang kita bincang tadi. Okey tuan-tuan, itu yang boleh Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Haji Mat Syah ada apa-apa sebelum kita tamat? Silakan. Haji Nazri, ada apa? Tak ada apa Ustaz. Ya. Kalau tak ada, kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada semua, Haji Nazri, Haji Mat Syah, tuan-tuan dan perempuan yang bayar yuran, dan alhamdulillah masih lagi sanggup untuk mengikut program kita, Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, bagi ilmu pengetahuan, dan keinginan untuk kita terus belajar dan beramal dengan ilmu yang kita faham, tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Abang Syah. Terima kasih Nazri. Terima Terima kasih kasih semua. Ustaz. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Sama.